Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Untuk kali ni kita cuba buat lab 2, iaitu tajuk dia Total Solid, Total Dissolved Solid and betul lah kat situ, and Total Suspended Solid. Okay. Apa yang kita nak buat adalah lab ni kita nak determine total solid, total dissolved solid and total suspended solid in water ataupun wastewater lah. Okay. Mana source of water lah. Okay. Kalau buat pada amalan yang sebenarnya, awak akan ada beberapa sampel lah sepatutnya. Okay. So kita buka seperti biasa, kita buka link yang diberi. Mudah follow je lah apa yang disampaikan melalui video ni. Yeah. Okay, so ni adalah dia punya inilah simulation kali ni tak sama macam simulation pada lab 1 tadi, baru-baru ni. Okay, sebelum ni lah. Okay, so dia web pun lain, cara dia pun lain. Yang ni lebih mudah, dia just macam follow je dia punya arahan. Okay, sangat simple. First kita baca dulu objektif dia adalah untuk determine lah tadi yang saya cakap, TS, TDS dengan TSS. Ada sedikit volatile suspended solid and fixed suspended solid. Okay, in the given water sample. Okay, apparatus yang digunakan ni semua. Okay, petri dish, scale, filter paper yang tak ada debu lah, membrane filter holder lah, crucible, oven, vacuum pump, beaker, desiccator, pipette dan sebagainya lah. Adalah mungkin ada benda-benda yang tak di-mention pun. Apa itu TS, apa itu TDS, apa itu TSS. Okay, awak boleh tengok di sini. Total dissolved solid adalah combination inorganic dan organic substance, bahan organik dan juga bahan bukan organik di dalam liquid. Okay, saiz dia halus lah, mungkin colloidal punya suspension lah. Okay, kita dah belajar chapter 5 kot. Sebelum hydrocarbon kita ada belajar true solution, colloidal dengan suspension. So chapter ni pun melibatkan chapter yang tersebut lah. Okay. So total suspended solid adalah solid yang trap dalam air. Okay. Biasanya yang suspended, yang maknanya yang timbul. Okay. Total solid adalah campuran total suspended solid dan juga total dissolved solid. Kita campur dua-dua tu, kita akan dapat total solid lah. Senang cerita, kita nak menapis kedua jenis ni dan kita nak kira macam mana kita nak kira berapakah total dissolved solid, berapakah total suspended solid. Apakah keperluan dia adalah untuk menentukan kebersihan cecair itulah biasanya. Okay. Bukan dari segi mikroorganism lah, dia dari segi bahan yang ada kat dalam tu. Kita tak ambil kira bakteria tu. Okay. So tekan saja arrow di sini. Okay. So ambil 50 ml air dalam beaker. Okay. Tekan, just follow saja arahan yang dia suruh. Dia ada klip-klip macam tu kan, gambar dia. Okay, follow saja. So ni adalah pipette. Itu pipette. Uret kan. Okay, tekan. Kemudian ada arrow ke atas, tekan arrow atas. So macam mana kita nak lepaskan di sini. Lepaskan dia. Okay, 50 ml lah. Tutup balik. Next, kita buka scale kita timbang kita punya crucible, petri dish dengan filter paper. So berat dia dah record siap-siap. Okay. Tekan dia supaya kosong. Ni adalah petri dish. Okay. Kita kosongkan petri dish supaya kita boleh letak filter paper. So petri dish ni semua dia dah record. Okay.
Ni ada soalan masa dengan buat dia ada bagi soalan. So jawablah soalan dia. The total dissolved solid present in the water are one of the leading causes of turbidity and sediments in drinking water. So dia cakap kat sini, betul ke total dissolved solid ni yang menyebabkan air kita keruh, ada mendapan? So jawapan dia betul lah. Okay. Next, dia pergi ke alat ni, filter paper punya membrane. Filter kita ada inilah alat yang khas untuk kita tapis. Kita buka, kemudian kita letakkan petri dish tadi, ambil filter paper daripada petri dish tadi, letak filter paper ke atas, kemudian kita pasang balik dan sambung dengan vacuum lah. Okay, kita switch on kan dia. Okay, tengah di on kan. So air sampel tadi kita masukkan. Okay, lama-lama dia turun. Okay, dah habis, kita off, kita disconnectkan balik. So next, kemudian kita angkatlah yang atas ni. Akan ada bahan kuning, kalau nampak kuning lah. Kalau warna lain lah. Okay, di sini kita letak dalam oven. Okay, letakkan dia dan tutup. Kita buka api sampai dah 103. Okay. Kemudian ada air ni. Collect sample that pass through the filter paper with a clean crucible and allow it to dry in hot air at 150 degrees C overnight. So kita ambil lah sampel dia. Okay. Ambil dan tuangkan. So oven yang kedua, yang tadi untuk kita tengok suspended solid, sekarang ni kita nak masukkan untuk dissolved solid. So dia akan tanya soalan lagi. At what temperature filter paper is allowed to dry in hot oven? Okay, so filter paper tu boleh pergi sampai 102 je. 103. Tengok saya pun dah tersilap di situ. Ini sebab saya lupa tadi kat sini 103, jawapan dia di sini. Okay, tekan pula. Okay, after 24 hours di dalam oven tadi, dan kita buka lah. Kita buka, kita akan nampak inilah suspended solid tadi. Ini pula dissolved solid. Kita letak dalam desiccator untuk buang moisture kalau ada. Okay. Eksperimen ni makan masa. Okay. Tadi dah 24 jam dalam oven. Okay. Kita letakkan, biarkan dalam ni. So bila dah sejuk, okay, kita ambil, kita tekan dulu, kosongkan dulu, ambil dia ni. So kita dah ada calculation hari tu kan. So, sekarang ni bila ni campur ni dapat 16.835. Okay, kemudian kita berat timbang yang ni pula. Empty crucible campur feed solid, dapatlah ni. Okay, so observation dia adalah kita ada calculation di sini. Okay, macam mana nak kira total suspended solid adalah weight kedua tolak weight pertama over volume of sample. Volume of sample kita adalah 50 ml. Weight kedua kita adalah weight final tadi. Untuk suspended solid 16.835. So bukan yang dissolve kena bezakan. Suspended solid adalah bahan yang terampai di dalam cecair, dia tak larut. Yang satu lagi tadi dia larut kan. Okay, tak apa, kita tengok nanti. 16.8350 tolak dengan 16.8130 bahagi dengan 50 mil kali dengan 1000. So kita ambil lah kalkulator. Untuk
eksperimen kali ni tak silap saya dia tak ada perbezaan dari segi nilai kot. Kalau ada perbezaan daripada nilai ni, maknanya dia berubah lah Kalau awak tengok nilai dia sama 18.8130 dengan 8350 tu, maksudnya dia taklah macam yang lab 1 tu. Lab 1 dia berubah untuk setiap student. 16.8130 8350 tolak 16.8130 divide by 50 kali dengan 1000, 0.44. So, boleh kita check result saya salah, maknanya saya ada salah dari segi unit lah ni, 440. Saya rasa silap mungkin volume ni lah kot, dia pakai unit apa. Okay, 440 saya dekat dah jawapan saya. Okay. So sini jawapan dia dalam miligram, saya pakai gram. Okay, miligram dengan gram. Okay, so minta maaf pasal tu. So sebenarnya kena kali lagi 100. Jawapan tadi tu kena kali 100 lagi. 1000. Okay, kali 1000, sorry. Kali lagi 10. Saya rasa saya dah kalikan 1000 tu, tapi disebabkan unit dia berbeza tu lah. Okey, yang kedua TDS pun lebih kurang sama cara dia. Okey, weight 4 tolak weight 3. So kali ni saya cuba dapatkan jawapan yang betul lah. 38.2260 tolak dengan 38.206. Ini dalam unit gram. Okey, kita nak dalam miligram, kali dulu 1000 bahagi dengan tadi saya dapat berapa nilai? 20 kali dengan 1000 bahagi dengan 50 mil bahagi 50 kali dengan 1000. So jawapan dia 400. Betul ke tidak? Pun salah lagi. Lebih kurang lah tu. Okay, 399,400. Okay, dah kurang lah, lebih kurang jawapan dia Jangan lupa ini dijadikan sebagai awak punya result calculation ni. Buat calculation ni. Ni boleh diletakkan dalam result. Okay. So untuk kira total suspended solid, total solid yang ada di dalam cecair tadi, campurkan kedua-duanya. Okay, so 440 dengan 399. So jawapan dia dah dapat jawapan. So itu jawapan dia untuk eksperimen ni. Okay, tapi dia ada tambahan fixed suspended solid dengan volatile suspended solid. Awak boleh go through, tapi report kita sampai yang tadi saja. Okay, kita cover sampai total suspended solid, total dissolved solid dan total solid. Itu saja. Yang ini kalau rasa nak buat, dan awak boleh buat. Tapi cerita dia, awak kena, bila cakap pasal volatile, dia kena panas hingga 600 degree Celsius. Okay. Macam tadi kita hanya pakai 103 degree Celsius dan juga 110 kurang degree Celsius. Yang ni dia akan pakai 600 degree Celsius sebab dia nak tengok siapa yang volatile, berapa banyak yang volatile, berapa banyak yang menjadi warp. Okay, yang boleh jadi warp. Okay. So itu saja untuk lab 2.
Okay. So apa yang awak kena buat adalah awak buat sampai step 7 tadi. Dah step 8. Okay. Buat report. Okay. Objektif tadi dah ada pun. Buat report tu semua. Prosedur dia sampai cover chapter step 7. Dan keluarkan result. Calculation tadi. Bincangkan calculation tadi. Format untuk report awak boleh minta dengan pensyarah masing-masing. So senang saja, copy sajalah kan, senangnya kan step ni. Okey. Tak adalah copy, tukarkan jadi inilah passive word lah kan. Okey. Paper telah diignitekan, macam itulah. Okey. Report, format report lah. Okey. So itu saja untuk lab 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.